Pimpin gerejamu sampai saat ini. 主，我们向你献上感恩，因为你已经带领这个教会到如今。 Dan kami punya keyakinan Tuhan tidak akan meninggalkan gerejamu. 而且我们深信上帝必不会离弃他的教会。 Engkau akan tetap jaga, pelihara, dan Engkau akan pimpin. 你必须要看顾保守，一直的带领。 Ya Tuhan, di tengah perayaan sukacita ini kami sekali lagi ingin kembali pada firman-Mu. 在今天的感恩崇拜会当中，我们再次让自己献于主， Ingin merenungkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada umat-Mu di GKI Karawaci. 我们要思想上帝亲自要对这个国语堂卡拉瓦基国语堂所说的话。 Kami serahkan waktu perenungan firman ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. 我们把这段想到的时间完全交托， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉告主耶稣圣名，我们祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk saudara. 贵重请坐。 Ya, pertama mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus, saya mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada GKI Karawaci ulang tahun yang ke-20. 首先，我代表全体的理事们在这里向卡拉瓦基国语堂祝贺你们的那个堂庆蒙恩。 Biarlah dengan semakin bertambah usia, bertambah dewasa, tetapi juga bertambah dewasa di dalam iman. 但愿在随着年龄的增长，你们越来越成长，但是在信心中也要更加增长。 Saudara, tema yang diberikan pada saya hari ini adalah berakar dan dibangun di dalam Dia. 那么今天的主题就是在它里面生根建造。 Dan perikop yang akan kita baca adalah Kolose 2 ayat 6 dan 7. 因为今天我们的读经的经文是哥罗西书2章第6到第7节。 Kolose 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 哥罗西书2章第6到第7节，你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行，在他里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。 Saudara, kalau ada orang bertanya kepada saudara, apakah engkau seorang ateis? 如果有人问你，你是否是一个无神论？ Saya percaya semua kita di sini dengan tegas mengatakan no, tidak, 我 bukan. 相信呢，我们每个人都会说不是的。 Tapi kalau saudara ditanya pertanyaan ini, apakah engkau seorang ateis Kristen? 但是如果有人问你，你是否是一个无神论基督徒？ Jawaban saudara mungkin adalah what? Apa itu? 可能你会答的答案是什么？ Saudara, istilah ateis Kristen menurut kita istilah yang aneh sekali. 那么这句无神论基督徒对我们来说是一个很奇怪的一个词。 Ini dua istilah yang seharusnya tidak bisa disatukan. 这两个句子应该是不能够在一起的。 Ateis bicara orang yang menyangkali Allah, sedangkan Kristen mengakui adanya Allah. 那么无神论者呢是否认上帝的人，而基督徒呢是承认有上帝的人。 Bagaimana bisa digabungkan? 那么这两个怎么能够连在一起呢？ Apakah engkau seorang ateis Kristen? 你是否是一位无神论基督徒呢？ Saudara, istilah ini saya pinjam dari satu judul buku yang juga udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. 那么这个词呢，是我借用一本书里面一个英文书翻译成印尼文书的一个里面的一个词。 Seorang penulis menulis judul ini, The Christian Atheist atau Atheist Kristen. 于这个作者呢就写了这样一句话，就是无神论基督徒。 Apa yang dia maksud ketika dia memakai istilah yang unik ini? 当他使用这个奇怪的术语的时候，他的意思到底是什么？ Saudara, kalau saudara melihat di subjudul dari buku ini tertulis kalimat ini, saudara, Rukuman. yaitu percaya kepada Allah tetapi hidup seolah-olah Allah tidak ada. 那么这本书里面有一个副题，就是你相信呢，你相信上帝，但是呢，生命当中反复过着没有上帝的生活。 Seorang Kristen, seorang yang percaya adanya Allah, 那么因为基督徒呢，相信有上帝的存在， mengaku ada Allah. 他也承认有上帝。 Tetapi ketika menjalani hidup seolah-olah Allah tidak ada, inilah yang disebut oleh penulis ini sebagai ateis Kristen. 但是他的生活呢，他过的生活就仿佛上帝不存在一样。 Atau kalau saya boleh pinjam ayat yang pernah dituliskan oleh Paulus di Titus 1:16, Paulus berkata begini, mereka ini, orang-orang ini mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkali Dia. 那么我借用提多书里面的一句话，就是说，他们说是认识神，但行事呢却和他相悖。 Jadi seorang ateis Kristen itu percaya pada eksistensi Allah.
所以，因为基督徒呢，就承认有上帝的存在， dengan penuh semangat mengakui eksistensi Allah yang kekal. 而且他很有魄力的承认说，上帝是存在的。 Dengan penuh semangat mungkin di hari Minggu, di hari ibadah sudah menyanyikan lagu kepada Allah yang dia sembah. 而且在礼拜天的时候，他也唱诗，也承认说上帝是存在的。 Tetapi bagi seorang ateis Kristen ada gap yang besar antara apa yang diakui di hari Minggu mungkin dengan apa yang dirasakan dan dilakukan di rumah, di kantor, di tengah-tengah masyarakat, di sekolah dan tempat-tempat yang lain. 那么，对于一个无神论基督徒呢，他所在礼拜天所承认的上帝的存在呢，跟他的其他天在生活当中，在家里或者在工作场所，他们所过的生活就相当的违背。 Jadi ada ketidaksesuaian antara pengakuan iman yang dinyatakan secara verbal dengan kehidupan yang dijalani yang jauh dari prinsip-prinsip iman Kristen. 所以这一点呢，他们口头承认的信仰呢，跟他们在日常生活中，对于那个远离了嫉妒的原则的一个生活。 Jadi buku ini saudara mengingatkan kita bahwa sebagian besar kita bukan ateis secara ideologis, bukan ateis beneran, tetapi kita mungkin bisa bertindak seperti seorang ateis Kristen. 那么这本书提醒我们呢，可能我们在生活当中大多数不是一个思想上的无神论者，但是在日常生活中，我们肯定的行为呢，肯定像一位无神论的基督徒。 Seorang ateis beneran saudara 一个真正的无神论者， tidak percaya adanya Allah, 他不相信有上帝， boleh katakan tidak memiliki Allah yang kepadanya dia bisa mengucap syukur. 也就是说，他没有一位上帝能够他献上感恩的。 Tapi seorang ateis Kristen memiliki Allah yang kepadanya dia bisa menaikkan syukur, tetapi mungkin tidak atau jarang atau kurang sekali menaikkan syukur. 但是对于一位无神论基督徒呢，他因为相信有上帝，所以他能够向上帝献上感恩，他却很少这样子做。 Seorang ateis Kristen akan berkata begini, oh saya percaya kepada Allah, tetapi saya mau melakukan apa yang saya ingin lakukan menurut kehendak saya sendiri. 一个无神论基督徒可能会说，我相信有上帝，但是呢，我不要过着那个有跟上帝所要我过的生活。 Seorang ateis Kristen akan berkata begini, saya ingin Allah yang mampu menjaga saya, membawa saya masuk surga bukan neraka, tetapi saya tidak ingin Allah yang harus membuat saya mengubah gaya hidup saya. 那么，因为无神论基督徒可能认为说，我相信有上帝，他要看顾保守我，让我们不要进入地狱，而是能够上天堂。但是呢，我不愿意按照他所要我做的去做。 Seorang ateis Kristen akan berkata, saya mau percaya kepadanya, tetapi saya nggak mau dipaksa untuk tunduk atau taat kepada dia. 那么，因为无神论基督徒会说，我要相信上帝，但是呢，我不愿意被迫去屈服于他。 Jadi saudara kita ini bisa menjadi ateis Kristen ketika kita ini mengatakan kita percaya kepada Allah, tetapi hidup kita tidak merefleksikan kepercayaan itu. 所以，我们每个人也可能成为一个无神的基督徒。我们口里承认说我们相信他，但是呢，我们却不愿意活出他要我们活出的样式。 Ateis Kristen ada di mana-mana, ada di berbagai gereja. 那么，无神论基督徒到处都在教会也有。 Ada di gereja Presbyterian, di gereja Baptis, di gereja Pentakosta, di gereja non-denominasi. 在浸信会、在五神节教会，或是长老会，或是天主教会，甚至是非宗派的教会。 Dan mereka dari berbagai umur dan berbagai suku bangsa dan berbagai latar belakang pekerjaan. 而且他们来自不同的年龄、种族和职业。 Apakah engkau seorang ateis Kristen? 你是否是一位无神论基督徒呢？ Saudara, mari kita lihat apa yang tadi Paulus tuliskan. 我们来看看使徒保罗到底说了什么。 Saudara, di ayat yang ke-6 Paulus menulis begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 那么保罗在哥罗西书2章6节说：“你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行。” Saudara, perhatikan Paulus memulai dengan reminder ini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. 所以你看看保罗一开始就提醒我们：你们既然已经接受了基督耶稣我们的主。 Saudara, pengertiannya bisa seperti ini, kita ini sudah menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 那么意思也可以说，我们已经接受了主耶稣基督呢，作为我们的主，作为我们的救主。 Tetapi yang dimaksud di sini lebih dari itu. 但是这里的意思呢，比这个更深刻。 Karena kata menerima itu biasa dipakai untuk kita menerima ajaran, menerima kebenaran, menerima tradisi kebenaran. 因为这里所谓的接受呢，可以是我们接受真理，接受上帝的话语，或是接受一些信心的真理。 Maka saudara yang dimaksud di sini lebih ke arah menerima ini
ajaran kebenaran iman yang berpusat pada Yesus. 所以这里所谓的接受呢，就是接受耶稣跟耶稣基督有关的一些的教导或是真理。 Jadi orang-orang Kristen di Kolose, Paulus katakan, kalian sudah nih menerima ajaran ini, mengakui, memegang, menghidupi kebenaran ini. 所以只有保罗在哥罗西书一开始就说，你们既然接受了主耶稣基督，就是接受了他的教导，接受他的真理。 Dan Yesus di sini disebut bukan hanya sebagai Kristus, tetapi juga sebagai Tuhan. 这里的耶稣呢，不只是一个基督，也是我们的上帝。 Jadi Yesus bukan sekedar manusia biasa, 所以他并不是普通的人， tetapi diakui oleh orang-orang Kolose ini Tuhan kita nih. 他也是哥罗西所承认的是我们的主。 Maka kemudian Paulus mengatakan begini, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 因此呢，使徒保罗接着说，因此呢，你们的生活就应该在他里面，或是就当遵他而行。 Terjemahan yang lebih tepat mungkin lebih tepat begini, hendaklah kamu terus-menerus hidup atau berjalan di dalam Dia. Satu terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan continue to live your life in Him. 如果或者是更正确的翻译，就是说你们要持续不断的活在他里面，或是行在他里面。 Jadi saudara kalau lihat ayat 6 secara lengkap, saudara lihat hubungan antara bagian pertama dengan bagian kedua. 所以我们如果看第6节的2段经文呢，我们就可以看到这2个应该是合在一起，不能够分开的。 Bagian pertama itu sebagai satu reminder mengenai apa yang telah terjadi dalam hidup jemaat Kolose. Kamu sudah menerima nih Kristus Yesus Tuhan kita. 前面部分呢是一个提醒我们说，你们既然已经领受了，不是接受了主耶稣基督为你们的主。 Dan itu kemudian dipakai sebagai basis, sebagai dasar untuk memberikan perintah di bagian yang kedua ini. 那么这个前面的一段呢，就是作为一个基础，好让他们能够命令我们遵行第二下来的另 Kata 外一个部 hidup, 分。 kata berjalan itu mencakup berbagai aspek dan berbagai perilaku seorang percaya. 那么这里所谓的遵行或者去活出来，就是包括了我们生命中的各个层面。 Jadi bagian 2 ini jelas sekali saudara menunjukkan satu perintah yang mendorong orang-orang Kristen di Kolose untuk punyailah kehidupan iman yang konsisten dengan pengakuan iman, ajaran iman yang kau terima nih. 所以这个经文呢，就提醒我们，我们要过着一致性的生活，就是符合我们所领受的教导，我们的信仰和我们的上帝的真理。 Paulus ingin mereka itu berpikir dan bertindak sesuai dengan kebenaran yang mereka pegang, yang mereka percayai. 所以，如果保罗要他们思想，他们所做的要符合他们所信的。 Maka kalau kita bisa simpulkan ayat yang ke-6 ini, saudara bicara begini, harusnya nih, nggak ada jarak, nggak ada gap antara keyakinan dan perilaku, antara iman dan perbuatan. 所以第6节的总结也可以说是，我们在之间不能够有这个间距，就是按我们的信仰和我们的举止之间不可以有间距，我们的信心和行为也不能够有间距。 Keyakinan yang benar, kepercayaan yang benar harusnya menghasilkan perilaku yang benar. 那么正确的信仰应该产生出正确的行为。 Secara khusus Paulus pakai istilah atau sebut dengan istilah Tuhan kita. 那么使徒保罗用了我们的主。 Saudara, jikalau kita memulai kehidupan Kristen dengan mengaku dan menerima kebenaran Kristus sebagai Tuhan, harusnya perjalanan hidup Kristen kita seterusnya itu konsisten dengan pengakuan iman ini. 如果我们一开始的生活呢，是承认接受基督的真理作为我们的主，那么我们的基督徒的生活应该是一致性的，跟这个所承认的一致。 Harusnya kebenaran tentang Yesus sebagai Tuhan itu betul-betul meregulasi seluruh tingkah laku kita. 所以呢，作为那个基督是我们的主，应该的规范了我们整个的行为。 Seharusnya kebenaran tentang Yesus sebagai Tuhan itu mempengaruhi saudara bagaimana hidup moral kita, hidup etika kita, hidup sosial kita, hidup spiritual kita. 所以那个基督的真理或者教导，应该是规范了我们的道德伦理、我们的社会或者是心理和灵命的行为。 Harusnya kebenaran tentang Yesus sebagai Tuhan itu mempengaruhi bagaimana kita hidup dalam relasi dengan orang lain. 所以我们有这样的认知，应该是影响了我们的行为和我们对别人的关系。 Harusnya kebenaran tentang Kristus sebagai Tuhan itu mempengaruhi bagaimana kita berespon terhadap ujian dan kesulitan. 所以我们有这样的认知的话呢，我们就能够怎么样很正确的回应我们所面对的一些的问题或者困难， Harusnya mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan. 也能够影响我们所做的决定。 Bagaimana kita ini memakai waktu kita. 我们怎么样使用时间， Mempengaruhi bagaimana kita memakai uang kita. 也是影响我们怎么样使用金钱。 Saudara, kenapa? 为什么呢？ Karena dia Tuhan. 因为他是主。
Seorang teolog bernama Abraham Kuyper pernah mengatakan satu kalimat yang sangat terkenal sekali. 那么有一个作者 Abraham Kuyper 这样子说过， Dia mengatakan tidak ada satu inci pun di seluruh wilayah keberadaan kita sebagai manusia yang atasnya Kristus yang adalah penguasa atas segalanya tidak berseru, milikku. 他说，在我们的人类生存的整个的领域当中，没有一寸的土地呢是万物之主不会说出说这是我的。 Tidak ada satu inci pun yang Kristus tidak berhak katakan, itu milikku. 没有一寸的那个土地，上帝是没有权利说这是属于我的， Karena dia pemilik segala sesuatu, dia penguasa segala sesuatu. 因为他是拥有一切的主，他是掌控一切的主， Itu artinya Tuhan. 那就是上帝。 Maka ketika kita mengatakan, oh engkau Tuhanku, berarti tidak ada satu bagian pun yang Kristus tidak berhak berkata pada kita, itu milikku. 所以，如果我们说上帝是我的主的话，那么是没有我们生命中没有哪一个层面是上帝没有权利说这是属于我的。 Nah, apakah perjalanan hidup kita ini saudara mewujud nyatakan kebenaran betul engkau Tuhan? 那么我们的整个生命的旅程是否已经反映出或是表现出是的，你是我的主？ Maka Paulus mengatakan tadi di ayat yang ke-6 bagian B, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 所以呢，接下来主保罗在6节下半段他就讲说，就当遵他而行，或者说按照与他同行， Continue to live your life in Him. 或者持续活在他里面。 Kalau terus continue itu berarti terus menerus. 如果持续的话，就是坚决不断的， Ini sesuatu yang tidak boleh berhenti. 这是不能够停下来的。 Sesuatu yang merupakan hal yang continue yang kita lakukan. 所以这是我们持续不断要做的事情。 Maka ada penekanan kepada ketekunan kita. 所以这个跟我们的恒心是有关系的。 Bagaimana kita berjalan bersama Dia dan hidup di dalam Dia. 我们要怎么样的与他同行，活在他里面？ Ini sekaligus satu pengakuan bahwa setiap hari kita butuh sungguh-sungguh Dia untuk memimpin kita sebagai 所 Tuhan. 以这是我们要承认的。每一天我们需要他要与我们同行，他与我们同在。 Saudara, relasi ini bukan hanya berlanjut, 这个关系不只是持续不的， tetapi relasi ini juga harus bertumbuh. 而且这个关系一定不断的成长。 Maka setelah ayat yang ke-6, Paulus lanjutkan dengan ayat yang ke-7. 然后第6节之后呢，保罗就接着第7节。 Paulus menuliskan begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 那么主保第7节说，在它里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。 Saudara, kalau saudara cuma membaca ayat yang ke-7, 如果我们只是读第7节， saudara akan merasakan begini, oh Paulus berikan perintah-perintah baru nih. 我们就仿佛说，使徒保罗给了新的命令。 Kalau di ayat sebelumnya dia mengatakan dia berikan perintah continue to live your life in Him, itu perintah, lalu ayat 7-nya disusul dengan berbagai perintah lain. 那么在第6节他讲说，你要在他里面遵他而行。那么第7节就要仿佛他给一个新的命令， Tetapi sebenarnya bukan seperti itu. 但是却不是这样。 Saya tidak tahu kenapa bahasa Alkitab terjemahan bahasa Indonesia menerjemahkan sebagai bentuk perintah. 但是我不知道为什么印尼文圣经他所写的仿佛是一个命令。 Saudara, hubungan ayat 6 dan ayat 7 adalah begini. Ayat 6 itu memberi panggilan untuk orang percaya tetap hidup di dalam Kristus. 那么第6节应该是一个提醒说，作为基督徒应该要活在主里面。 Nah, bagaimananya itu diuraikan di ayat 7. 那么要怎么样活出来，就在第7节所分析的。 Maka saudara perhatikan perbandingan dengan terjemahan bahasa Inggris. 所以我们看看英文的翻译。 Saudara perhatikan dalam bahasa Inggris itu bukan perintah, tetapi sesuatu kelanjutan pembahasan dari ayat yang ke-6. 那么第7节的那个英文的翻译呢，并不是一个命令，而是从第6节的延续。 Jadi di ayat yang ke-7, Paulus mau menggambarkan dengan beberapa ungkapan, ini loh yang harus jadi karakteristiknya supaya engkau tetap bisa hidup di dalam Dia. 那么那个英文的里面呢，他讲说，这是我们一个特征，我们要怎么样的活在它里面。 Mari kita lihat secara cepat satu persatu. 我们来看看，我们一一的看， Berakar di dalam Dia. 在它里面生根， Saudara, ini metafora dari dunia tanaman, dunia pepohonan. 这就是植物上的一个表现。 Saudara, jemaat Korintus sudah berakar, tetapi Paulus ingatkan akar harus makin kuat. 那么那个使徒保罗说，那个哥罗西的教会，他们已经生根了，但是他要生根生得更深。 Ini gambaran seperti pohon berakar kuat sehingga memperoleh air dan nutrisi dari tanah untuk bisa tumbuh dan sehat. 这就是好像一棵树一样，它要扎根得更深，好让它们能够从土当中能够吸取或水分和养分。 Dan satu pohon jikalau akar kuat, saudara akan bisa bertahan terhadap badai yang menerpa dan bertahan di masa kekeringan karena akarnya yang kuat. 那么一棵
树如果根扎得更深的话呢，它就在风暴风雨中，它能够坚持得住。即使在干旱的时候，它也能够生存。 Saya pernah melihat beberapa foto setelah terjadi bencana banjir besar atau angin badai, angin puyuh, gedung-gedung atau rumah-rumah hancur, tetapi ada pohon yang tetap tegak berdiri. 我也曾经看过这样的现象，在暴风雨中，在一个台风当中，一些的植物或者一些的那个建筑物或者是一棵这些其他东西都会倒塌，但是有一棵树却能够长得很稳固。 Itu hanya bisa terjadi karena apa yang kita tidak bisa lihat, yaitu punya akar yang dalam. 这会发生，就是因为我们看不见的东西，就是它的根扎得很深。 Maka berakar itu menunjukkan stabilitas kekuatan iman. 所以扎根扎得深的话，就能够给我们一个那个属灵上的一个稳固。 Sama seperti pohon hanya sekuat sistem akarnya, demikian pula orang percaya menemukan kekuatan stabilitas itu di dalam Kristus. 就如一棵树，它是取决于它的强度的根系，那么我一个人也是在于我们的灵命。 Maka dipakai istilah itu, berakar di dalam Dia. 所以呢，就在它里面生根。 Kristus digambarkan seperti tanah yang memberi air dan nutrisi untuk akar itu kemudian makin kuat. 那么基督就好像土囊一样，它有水分也有养分，好让这个根能够更加的坚固。 Setelah bicara akar, bicara bagian yang tidak kelihatan. 那么所谓的根就是看不见的部分， Kita lebih senang bicara yang kelihatan. 我们更喜欢说一些看得见的东西。 Kita datang hari Minggu ke gereja kelihatan sebagai Kristen. 我们礼拜天来教会，看起来我们是基督徒。 Kita aktif dalam pelayanan kelihatan sebagai Kristen. 我们接触我们的侍奉呢，就看起来像基督徒。 Saudara, kita banyak fokus mungkin pada apa yang kelihatan di luar nih. 我们可能更注重一些看得见的东西， Tapi bicara akar, bicara yang tersembunyi. 但是所谓的根是藏起来的，看不见的。 Maka kita menemukan ada orang-orang mungkin secara lahiriah luar kelihatan, oh ini orang Kristen, rajin ke gereja, rajin pelayanan. Tetapi sesungguhnya saudara, orang-orang ini memiliki kehidupan yang tersembunyi, yang bukan di dalam Tuhan. 就好像一些基督徒，他们好像看起来像基督徒，因为他礼拜天去教会啦，他侍奉啦，或是他做其他东西，但是在其他的地方呢是看不见的，可能他家庭有问题，或是他的灵命上有问题。 Relasi dengan Tuhan di dalam firman dan doa itu tidak ada atau kurang atau lemah sekali. 那么在跟基督的关系，就是在祷告、在读经当中，应该是不是一个很大的问题。 Yang kedua, 第二， Paulus memakai metafora bangunan. 只有那个使徒保罗借用了一个建筑物的一个形容， Dibangun di atas Dia. 就是在它上面，在它里面建造， Atau lebih tepatnya sedang dibangun di atas Dia. 或者是正在它里面建造。 Mengingatkan orang-orang percaya itu still under construction and not yet a finished product. 因为呢，基督徒可以说是仍在动工当中，它还没有完工。 Kita ini masih sedang dan terus dibangun. 我们还在建设当中，还是持续不断的建设， Tidak pernah selesai. 从未完成。 Siapapun, 无论是谁， termasuk seorang pendeta, 包括一位牧师， tidak pernah pekerjaan Tuhan membentuk dia itu selesai. 那么没有上帝的工作在他身上是已经完成的。 Dan saudara, kita di sini bicara tentang satu pertumbuhan, satu progres yang kontinu nih, dibangun terus nih. 所以这是讲说一个持续不断的一个工程，一直不断的进行建设。 Dan selalu ingat kalimat ini, dibangun di atas Dia. 所以我们要记得这一点，在它里面建造。 Kristus sebagai fondasi dan kita dibangun di atasnya. 那么基督作为我们的根基，我们在它上面建造。 Berarti sekali lagi saudara, relasi dengan Kristus itulah kunci pentingnya. 所以跟基督的关系是重要的关键。 Saudara, pembangunan itu menunjukkan ada perubahan. 那么一个建筑物或是建造的工作呢，告诉我们是有一些改变的。 Kalau saudara lihat sebuah rumah atau sebuah gedung sedang dibangun, saudara akan lihat ada sesuatu, atapnya udah jadi, mungkin kerangkanya udah ada, atapnya sudah ada yang kelihatan nih. 所以，如果我们看到一个建筑物或是一个家正在建造当中，我们看到它有所改变，今天可能它有了屋顶，或是有了其他东西， Tetapi ada yang juga nggak kelihatan. 但是也有一些部分是看不见的。 Waktu sedang dibangun, tukang-tukang bukan memoles bagian luar, tapi bekerja di dalam, memasang kabel, memasang pipa dan sebagainya. 因为一个建筑工人呢，他们不只是在外面建造墙壁，是里面的，而且在里面呢，他要做一些的那个电源系统，其他东西。 Nah, pekerjaan yang tidak kelihatan itu juga penting, saudara, khususnya pada waktu nanti gedung udah jadi. 所以，对于看不见的部分也是很重要的，特别是当个建筑已经完工的时候。 Jadi sedang dibangun menunjukkan apa? Menunjukkan ada perubahan yang terlihat.
所以正在监视当中，就是描绘了有些东西是看得见的， Mungkin betul progresnya lambat. 可能会致得它的过程很慢， Tetapi kelihatan. 但是却看得见。 Mungkin prosesnya nggak kelihatan, tetapi progresnya akhirnya kelihatan. 可能过程我们看不见，但是呢，经过的它的过程是看得到的。 Maka hidup kita sesungguhnya sedang terus dibangun oleh Tuhan. 所以呢，我们的生活是一直不断被上帝建设的。 Izinkan Tuhan terus membangun kita. 我们允许上帝一直不断的建造我们。 Yang ketiga, 第三， Paulus berkata, bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu. 你要在那个信心要坚固，就要让上帝所教导的。 Iman di sini bukan iman secara personal, 那么这里的信心呢，并不是个人的信心， tapi di sini bicara iman sebagai satu ajaran iman. 而且这个信心是一种信仰的教导， Maka dikatakan sebagaimana telah diajarkan kepadamu. 就是正如你们所领受的教训。 Berarti ini orang yang diperkuat di dalam ajaran iman, ajaran kebenaran. 所以这个人呢，在信心的教导当中呢，信仰教导中，一直不断的得坚固。 Kenapa Paulus perlu sampaikan ini kepada jemaat Kolose saat itu? 为什么使徒保罗必须向哥罗西教会传讲这一点呢？ Karena di jemaat Kolose ada pengajar-pengajar palsu 因为在哥罗西教会有假教师， yang mengajarkan kebenaran yang palsu, 而且他们教导了一些假教导。 yang mengatakan Christ is not enough, Kristus sendiri nggak akan cukup. 他说，基督是单单基督是不够的。 Maka mereka mengajarkan berbagai aturan, berbagai hukum, berbagai ritual untuk katakan apa? Supaya engkau makin sempurna nih. 所以他教导了很多的一些的礼仪，或是其他的教导，或是其他的东西，让他们就说他们能够更加的有信心，或是更加坚固。 Saudara, gimana menangkal guru-guru palsu ini? 我们要怎么样的去否认这些假教师呢？ Maka Paulus berkata pada jemaat Korintus, kita ini harus bertambah teguh, bertambah kuat di dalam ajaran kebenaran ini. 所以使徒保罗说，在这样的教导当中，我们要越发的得坚固。 Saya nonton film dokumenter di Netflix berjudul In the Name of God. 在一个 Netflix 里面有一部那个电影是叫做在奉上帝的名。 Cerita tentang beberapa gereja, beberapa pendeta di Korea Selatan yang punya pengikut yang luar biasa banyak. 他们是描绘了在南韩里面的一些教会有很多的那个跟随者。 Tapi jelas sekali sebenarnya gereja itu atau pendeta itu guru palsu, pengajar palsu, nabi palsu. 但是在这个教会里面的那个牧师或是传道都是假教师。 Bukan hanya ajarannya nggak benar, tapi moralitasnya pun juga nggak benar. 他们教导不只是不对的，而且他们的道德行为也是不好的。 Tapi herannya, pengikutnya begitu fanatik. 但是奇怪的，他的那个跟随者却如此的多， Seperti dicuci otak nih. 仿佛被洗脑了。 Sampai saya bertanya, apa mereka nggak berpikir secara kritis ya? 甚至我在想，他们到底能不能够有很正确的思想？ Setelah nonton itu saya bertanya begini, 那么 bagaimana kalau itu terjadi di GKY? 然后我就看了这部电影，我就想说，如果这件事情真的发生在国语堂， Paulus ingatkan jemaat Kolose, kalian akan diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang kebenaran ini kalau nggak bertambah teguh di dalam ajaran iman yang benar. 那么使徒保罗提醒哥罗西教会，他们如果信心不坚固的话，他们就很容易被错误的教导之风所左右。 Tanpa kebenaran yang utuh dan pemahaman yang kuat, saya percaya tidak ada gereja yang akan stabil. 如果没有正确的教导，没有正确的信心，我相信没有一间教会是能够稳固的。 Tanpa kebenaran yang utuh dan pemahaman yang baik, saya percaya tidak ada orang Kristen yang bisa stabil. 如果没有坚固信心，没有很好的认识，那么我相信没有很好的基督徒。 Kiranya aspek pengajaran tidak diabaikan dalam gereja. 所以在教会呢，不可能忽略了这些教导层面。 Karena kita berhadapan dengan berbagai pandangan-pandangan yang cukup banyak di sekitar kita. 因为我们面对的很多在我们四周围不同的一个眼光。 Terakhir, 最后， Paulus sebut dengan hatimu melimpah dengan syukur. 他说感恩的心也更增长了。 Saudara, kalau 3 yang pertama ini beres, yang keempat ini seperti akibat alamiahnya akan keluar nih. 如果前面的3点都已经解决了，那么这第4点呢，就是我们的一个反应。 Seperti daun hijau yang rimbun merupakan tanda tanaman yang sehat, saya percaya syukur yang berlimpah merupakan tanda dari kehidupan rohani yang sehat. 正如一个茂盛的绿叶呢，就象征着这棵树的健康。那么，那感恩的心呢，这个感恩的心更增长，就象征着一个人的信心的健康。 Rasa syukur, thankfulness itu sebagai satu alat uji bagaimana kondisi rohani kita sesungguhnya. 那么，感
感恩的心是好像一个测试器，能够测试我们的那个灵命到底是怎么样的。 Dan bersyukur itu muncul karena melihat dan menyadari betapa luar biasa anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan. 那么这一点呢，我们能够看到上帝的恩典是何等的浩大，上帝的恩惠是何等的显明。 Bersyukur menolong kita untuk menghindarkan kita dari kemungkinan menjadi pahit, menjadi marah pada Tuhan dengan berbagai problema, kesulitan, tantangan yang kita hadapi. 如果我们存着感恩的心呢，我们就能够有正确的反应，不会因为我们所面对的困难或是一些问题而对上帝产生一些苦楚。 Saudara, 3 yang pertama sangat penting nih, berakar, dibangun, bertambah teguh dalam iman. 那么前面3点很重要的，就是你要生根，你要建造，信心更坚固。 Dan syukur akan melimpah nih. 那么感恩的心就更增长了。 Saya percaya jikalau GKI Karawaci dipenuhi dengan jemaat-jemaat yang 3 pertama ini, yang baik ya, bukan menjadi orang sempurna ya, tetapi menjadi orang yang betul menghidupi iman. Saya percaya saudara, gereja ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang punya rasa syukur yang melimpah. 那么如果呢，那个卡拉瓦基的国语堂，如果他们已经有前面的3点，就是能够生根、能够建造、信心更坚固，并不是说你说一个完全的人，但是如果你有这3点的话嘛，我相信呢，你们就会在生活当中活出感恩的心。 Doa saya kiranya GKI Karawaci di Ulta yang ke-20 mendengarkan apa yang Paulus katakan di Kolose 2 ayat 6 dan 7 ini. 在那个卡拉瓦基国语堂20周年堂讲中，我在提醒大家，也激励大家，但愿你们好像那个哥罗西教会一样的。 这个劝勉 Pesan yang saya ingin sampaikan sebagai penutup adalah ini. 我要赐给你们的一个吩咐是这样的： Di mana ada akar yang busuk, akan selalu ada buah yang busuk. Maka kita harus berakarnya di dalam Yesus. 那么我要向你们就是，只要有一个那个腐烂的根，就能够结出腐烂的果子。所以我们一定要在基督里生根建造。 Jikalau seorang betul-betul berakar di dalam Kristus, buah yang keluar nggak akan busuk. 那么，如果一个人真的在基督里生根建造，那么他所产生的果子不会腐烂的， Tapi buah yang sungguh memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. 而是真正的能够荣耀上帝的果子，而且能够成为众人祝福的果子。 Kiranya gereja Tuhan dipenuhi dengan jemaat-jemaat yang mau berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan bertambah teguh di dalam iman. 但愿那个卡拉瓦基国语堂的会众呢，能够在基督里生根建造，能够信心坚固。 Kita berdoa. 我们一起祷告。 Berkati renungan firman-Mu dalam hari ulang tahun gerejamu GKI Karawaci. 主啊，但愿在今天的堂庆的日子，求你赐福你的话语。 Biarlah apa yang Paulus tuliskan untuk gereja di Kolose menjadi firman yang juga berbicara pada umat Tuhan di GKI Karawaci. 但也使得保罗对哥罗西教会所说的话，也能够成为在卡拉瓦基教会所持续的一些命令或者吩咐。 Engkau sudah memulai gerejamu di tempat ini 20 tahun yang lalu. 你在这里已经在20年前已经开始了这里的工作。 Engkau sudah membawa orang-orang untuk kemudian berakar di dalam Kristus. 你也带领很多人在基督里生根， Tapi engkau rindu akar itu makin kuat. 但是你渴望这根能够扎得更深。 Engkau rindu umatmu di sini terus dibangun 你也渴望的这里的信徒继续不断的建造， dan makin diperkuat di dalam ajaran iman yang benar. 并且得到能够信心更加坚固， Sehingga sungguh-sungguh buah-buah yang baik, ucapan syukur itu bisa melimpah keluar dari hidup umat Tuhan. 以致他们的生命当中能够结出很好的果子，很好的那个感恩的心。 Tuhan terus bekerjalah di gerejamu. 主啊，求你继续不断的在你的教会动工， Engkau semakin menguatkan akar dari orang-orang percaya di tempat ini. 你一直继续不断的坚固在这里每个信徒的根， Engkau tidak berhenti terus membangun umatmu di tempat ini. 你从来不停止在这里建造的工作， Membuat umat di tempat ini diperkuat, diperteguh dalam ajaran iman. 好让他这里的信徒能够在信心教导中能更加的坚固。 Dan biarlah umat di tempat ini juga sungguh-sungguh berespon terhadap panggilan Tuhan ini untuk bisa hidup di dalam Kristus. 而且这里的会众也能够回应上帝的吩咐，能够为主而活。 Karena kami percaya orang yang sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus tidak mungkin buah yang lahir, yang keluar dari hidupnya itu busuk. 因为我们相信，只要在基督里生根，那么他所结出的果子肯定不会是腐烂的果子， Tetapi buah yang kami percaya akan sungguh memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. 而是我们相信这果汁能够荣耀上帝的名，并且能成为众人的祝福。 Berkati firman-Mu Tuhan. 主啊，赐福你的真理， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 奉靠主的圣名，我们祷告和感谢， Amin. 阿门。